Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasit. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dan mengizinkan kita untuk berada di surau ini. Berapa ramai orang yang puasa tapi tak mari sembahyang tarawih. Sebab dia makan terlalu banyak, mengantuk, letih, lalu tidur. Bangun isyak tak, lebih kurang pukul 5 dekat pesawat. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, ini ada. Nabi SAW ada menyebutkan bahawasanya alangkah ruginya golongan yang tidak mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini. Kata seorang ulama, dia mengatakan bahawasanya kalau kita tak buat baik di bulan Ramadan, bulan mana lagi kita nak buat baik? Kalau di bulan Ramadan kita tak bersedekah, di bulan mana lagi kita nak sedekah? Kalau di bulan Ramadan kita tak boleh bercakap elok-elok, di bulan mana lagi kita nak bercakap elok-elok? Maka bulan Ramadan ini adalah merupakan satu madrasah, satu sekolah, satu universiti untuk mendidik jiwa manusia supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam medan jihad. Tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan Allah wujudkan satu madrasah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu permulaan mula-mula Nabi perang pada usia 51 tahun, berlaku pada bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan kamu berperang, yakni perperangan Badar. Allah wajibkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi usia 51 tahun. Diwajibkan kamu berperang, sedangkan perang ini kamu benci. Tak ada seorang pun suka perang ni. Sebab apa? Bila masuk medan perang, maka kemungkinan tekuk akan tercabut, akan cedera, akan terburai perut, akan meninggalkan isteri, menjandakan isteri-isteri, akan meyatim piatukan anak-anak, akan meyatimkan anak, akan meninggalkan sawah ladang, akan meninggalkan semua kesayangan kenderaan kita. Semua apa yang kita sayang akan ditinggalkan sebab masuk medan jihad. Allah Subhanahu wa taala fardukan jihad ini pada bulan Ramadan first kali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sekalian, dengan 313 orang di dalam peperangan Badar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpul bala tentera, para sahabat beliau, antaranya daripada golongan Muhajirin dan juga golongan Ansar. Golongan Ansar bila mula-mula ditanya, bagaimanakah keadaan kamu? Allah wajibkan kita perang. Lalu golongan Ansar, ketua golongan Ansar menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak akan menjawab sebagaimana menjawabnya golongan pengikut-pengikut Nabi Musa alaihi salam. Pengikut-pengikut Nabi Musa menjawab, kamu pergilah
bersama Tuhanmu. Ketika Nabi Musa ajak perang, dia kata, kamu pergilah bersama Tuhanmu untuk berperang. Kami nak duduk kat sini. Kami tidak akan menjawab begitu, wahai Rasulullah. Tetapi kami akan menjawab, wahai Rasulullah, pergilah kamu, wahai Rasulullah, berjihad. Dan kami akan berada di belakang kamu. Dan kami sanggup mati bersama-sama kamu. Lalu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun 313 orang lawan 1000, Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan di dalam peperangan Badar, tuan-tuan sekalian. Ini berlaku keberkatan bulan Ramadan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah wa antum azillah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan di dalam peperangan Badar. Sedangkan di dalam peperangan Badar itu kamu lemah. Dari segi bilangannya kurang, dari segi bala tenteranya kurang, dari segi kelengkapannya kurang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala beri kemenangan. Hasil keberkatan bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah Islam ni, tuan-tuan sekalian, orang Islam dia akan mulia bila dia berpegang dengan Islam. Orang Islam akan mulia bila dia ikut Islam. Dia ikut peraturan Allah, dia ikut contoh-contoh yang tunjuki oleh Rasulullah SAW. Sebab tu Sayyidina Umar pernah mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami satu kaum yang dimuliakan oleh Allah kerana Islam. Mahma nabtaghi ghairal Islam azallanallah. Sekiranya kita meninggal Islam, nascaya kita akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan sekalian, siapa-siapa pegang dengan Islam dia rasa mulia. Dia pegang sungguh-sungguh dengan Islam, dia akan mulia. Kalau dia peniaga secara jujur, dia akan mulia dengan perniagaan dia. Kalau dia jadi seorang guru yang jujur, dia akan mulia dengan keguruan dia. Kalau dia seorang buruh, tapi dia jujur, dia akan mulia dengan seorang buruh dia. Kalau dia seorang ahli ibadat, dia ikhlas ikut perintah Allah, maka dia akan mulia sebagai ahli ibadat. Kalau dia seorang pekerja biasa atau siapa saja kedudukan dia, seorang pemimpin, kalau dia pegang Islam, maka dia akan jadi mulia dengan Islam, tuan-tuan sekalian. Mahmana bataghi ghairal Islam azallanallah. Kalau kita tinggal Islam, kata Sayyidina Umar, nascaya kita akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kita tengok dunia hari ini rata-rata umat Islam sedang mempertahankan akidah masing-masing untuk mencari kemuliaan dengan Islam. Kalau kita tengok, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan buka Facebook, tuan-tuan sekalian sekarang ni, buka Taib Mali. Di Mali, tuan-tuan sekalian, umat Islam sedang berjihad, tuan-tuan sekalian. Sebahagian daripada Mali diperintah oleh gerakan Islam. Begitu juga di Syria, umat Islam sedang berjihad melawan kejahatan Bashar, kejahatan Asad. Tuan-tuan sekalian, ini yang berlaku. Dan begitu juga kalau kita melihat di Afghanistan, umat Islam sedang berjihad melawan penjajah Amerika. Tak putus-putus, tak putus-putus mereka melawan. Dan begitu juga di negara-negara umat Islam yang lain. Sekarang ini umat Islam di Myanmar dan ditindas. Mungkin ini adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang Myanmar yang berada di Malaysia, mungkin mereka merasa pedih. Rakan-rakan ataupun waris-waris mereka telah ditindas, dibunuh dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita mengikut sunnah Rasulullah SAW, walaupun bilangan sedikit, tetapi kalau kita ikut sunnah Rasulullah SAW, Allah akan beri pertolongan. Sebab tu dalam Islam, Al-Quran beritahu, wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Demi sesungguhnya siapa yang tolong agama Allah, aku akan tolong dia. Allah sesungguhnya Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok sejarah umat Islam sekarang ni di Chechen ataupun di Dagestan, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan Taib Chechnya keluar bagaimana umat Islam di Chechnya, tuan-tuan sekalian, di Chechen begitu sekali hebat berjuang. Siang malam, tuan-tuan, rumah dia
Bukan macam rumah kita. Rumah dia berada di dalam hutan, tuan-tuan, di khemah-khemah. Gerakan mereka berjalan, naik bukit, turun bukit, memasang jerangkak samar dan sebagainya, semata-mata untuk mempertahankan bumi masing-masing daripada penjajahan, khususnya penjajahan Rusia sekarang, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan, sesaat sahaja berada di medan jihad, di perbatasan jihad, berjaga di perbatasan jihad, lebih baik daripada puasa sebulan, dan lebih baik daripada kamu berqiyamul lail di hadapan Hajarul Aswad di malam Lailatul Qadar. Bayangkanlah hebatnya orang yang berjihad di jalan Allah, berada di perbatasan jihad, di Afghanistan, di Chechen, di Dagestan, di Mali, di Somalia. Umat Islam sekarang sedang berjihad. Sebab tu bulan Ramadan ni Allah merupakan bulan kesedaran bagi umat Islam. Sebab tu kalau kita tengok di dalam peperangan Tabuk, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan bala tentera seramai 30,000 orang untuk melawan tentera Rom pada masa itu. Di dalam bulan Rejab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, tuan-tuan sekalian, bulan Rejab, untuk mengumpulkan bala tentera. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapakah di antara sahabat-sahabat sekalian yang sanggup berjuang pada hari ini, yang sanggup berkorban pada hari ini, sama ada dari segi harta ataupun sebagainya. Lalu bangunlah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bangun. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini ya Rasulullah, saya akan beri semua harta saya untuk membiayai ketumbukan tentera ke medan Tabuk. Begitu juga Saidina Umar. Saidina Umar pun bangun, wahai Rasulullah, saya hari ini wahai Rasulullah, saya akan beri separuh harta saya untuk membiayai pergerakan tentera ke medan Tabuk. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, seorang-seorang bangun. Dan sahabat-sahabat yang miskin, tuan-tuan sekalian, menangis kerana tidak dapat memberi bantuan. Menangis, tuan-tuan, tak dapat beri bantuan. Kita kalau tak dapat beri, lagi bagus tak habis kan. Sahabat menangis, tak dapat beri bantuan. Bergerak pada bulan Rejab, pada bulan Syaban ke Tabuk. Tabuk ni, tuan-tuan sekalian, sebelum Syria, tuan-tuan bayang berapa bulan? Hampir 3 bulan berjalan kaki, tuan-tuan sekalian. Ni hebatnya umat Islam. Bukan naik kereta, ikut highway pergi Madinah daripada Mekah, daripada Madinah pergi ke Syria. Bukan naik kereta, naik unta. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila nak sampai ke medan Tabuk, tentera Rom mengetahui kekuatan bala tentera Rasulullah SAW 30,000 orang, dia cepat-cepat cabut lari. Peperangan, kemenangan berlaku tanpa peperangan. Hebat sebab apa, tuan-tuan? Hebat kerana perjuangan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Belum perang orang dah lari ya. Ini kehebatan. Kita, orang tak takut kat kita. Sebab apa? Kita tidak pegang Islam betul-betul. Sayyidina Umar kata, kami mulia dengan Islam. Kalau kita tak pegang Islam, tuan-tuan, kita akan diperkotak-katikkan oleh musuh-musuh Islam. Percayalah, di mana-mana sekalipun, orang Islam bila dia pegang Islam, dia akan menjadi seorang Muslim yang mulia. Dia mempunyai identiti. Dia pergi ke barat, cara hidup dia cara hidup Islam. Dia berada di Malaysia, cara hidup Islam. Bukan berada di surau, cara hidup Islam. Berada di luar surau, menipu, kelentong dan sebagainya. Tetapi sentiasa berimejkan Islam, bertutur kata Islam, berakhlak dengan akhlak Islam. Lalu kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, untuk muslimat, tuan-tuan sekalian, saya nak sebut macam mana Sayyidatina Khadijah alaiha salam. Khadijah ni dia banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjuangan Rasulullah menegakkan Islam, di dalam perjuangan Rasulullah menyampaikan Islam, berdakwah.
sampai habis duit Sayyidatina Khadijah di dalam membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan pisau cukur harta Sayyidatina Khadijah, tapi Sayyidatina Khadijah dengan rela hati berkorban apa saja sampai hampir beliau nak mati. Antara ucapan yang disebut oleh seorang ulama ditulis dalam kitabnya Al-Islam, Syekh Sa'id Hawa menulis sejarah bagaimana Sayyidatina Khadijah mengucapkan kata-kata yang penuh hikmat semasa beliau berada di pembaringan, masa gering, masa nak meninggal dunia. Dia ucap kepada Rasulullah antara ucapan yang boleh beri semangat, beri pelajaran pada kita. Antara dia kata, wahai Rasulullah, sekiranya saya mati selepas ini, saya meninggal selepas ini, dan tak ada lagi orang yang ingin membantumu wahai Rasulullah di dalam menegakkan agama Allah, di dalam menyampaikan risalah Islam, maka kalau sekiranya tulang aku ini amat berguna, boleh digunakan untuk dijadikan senjata untuk menyebarkan agamamu ya wahai Rasulullah, agama Islam ni wahai Rasulullah, maka kau ambillah tulang-tulang aku ini untuk dijadikan senjata untuk melawan musuh-musuh Allah. Begitu sekali, daripada harta habis sampai nak mati, kalau penting guna tulang untuk berjihad mempertahankan agama Allah, gunalah tulangku ini wahai Rasulullah. Begitu sekali nilai tahap tinggi perjuangan umat Islam pada masa itu. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan demi pertolongan sampai Islam dapat disebarkan meluas sekali di Jaziratul Arab, di Kepulauan Arab, di tanah Arab. Di masa pemerintahan Khulafa, pemerintahan Utsmaniyah, Islam disebar di seluruh Rusia. Sampai sekarang Islam masih bertapak di Rusia. Contoh di Chechen, umat Islam masih kuat mempertahankan kaedah mereka berjihad melawan pemerintah, bukan melawan pemerintah, melawan penjajah Rusia, tuan-tuan sekalian. Ini berlaku sebab apa? Kesedaran umat Islam dalam mempertahankan akidah mereka. Malam ni jihad, sebab bulan ni bulan jihad. Bulan Ramadan ni tuan sekalian, bulan jihad, bukan bulan tidur. Sebab itulah ramai kawan-kawan mengadu, dia kata, pasal apa bulan Ramadan ni bisnes tak menjadi, dia kata. Ramai orang letih, dia kata. Ramai orang letih. Bisnes menjadi bisnes makan je. Bisnes lain semua slow berlaku. Sebab apa? Letih. Sebab apa letih? Sebab apa korang kerja? Letih. Sebab apa balik lawak awal? Letih. Sebab apa tidur pagi? Letih. Bukan letih lapar, tapi letih kenyang. Makan banyak sangat letih. Sebab apa tak semayang tarawih? Letih. Dan sebagainya. Jadi oleh yang demikian tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan yang berkat. Jadi kita penuhi Ramadan ini dengan amal-amal yang baik. Saya nak sebut sikit lagi, seminit lagi, iaitu pertama sekali amal yang baik yang perlu kita sebut ialah Qiyam awal, iaitu kita semai tarawih. Lepas tu Qiyamul Lail, kita bangun tengah malam. Kunci jam awal sikit, pukul 3:30 bangun tengah malam. Lepas tu baca Quran. Ini amal-amal yang baik. Lepas tu kita i'tikaf di masjid. Pergi awal sikit masjid. Pergi awal sikit i'tikaf di masjid. Kita banyak sedekah bulan Ramadan. Sebab tu sedekah paling afdal sedekah pada bulan Ramadan. Bukan RM1. RM1 lama dah. Gaji naik sama. Gaji dah RM5,000. RM1 juga. Masa gaji RM1,500, RM1 juga. Gaji RM5,000 pun RM1 juga. Bubuhlah RM100. Kan? Bubuhlah 50 paling kurang. Itu dia. Barulah ada keberkatan. Tapi kena ikhlas lah. 50 ke 100 ke 1000 kan. Biar ikhlas. Barulah meningkat amalan kita. Barulah meningkat pahala kita di sisi Allah SWT. Saya ingat cukup sekali tu, minta maaf banyak-banyak. Ini bidang terjun ni. Bidang terjun. Mudah-mudahan Allah SWT beri kefahaman kepada kita. Mudah-mudahan Allah SWT melulur sahabat-sahabat kita yang sedang berjihad di tanah air masing-masing. Mereka bukan pengganas sebagaimana dinyatakan oleh Amerika, dinyatakan oleh penjajah Inggeris, dinyatakan oleh orang-orang barat, tapi mereka adalah pejuang-pejuang yang tulen. Sebab contoh tuan-tuan sekalian, umat Islam yang mati, yang berjihad, mayat dia wangi. Tuan-tuan buka dalam Facebook, syuhada yang mayatnya wangi.
Buka. Banyak tuan-tuan sejarah orang yang berjihad mati syahid tetapi mayat dia wangi. Sementara penjajah salib, mayat duduk sebelah, membusuk dan membengkak sampai busuk. Tuan-tuan buka dalam Facebook macam-macam ada. Kita tengok dalam internet dan sebagainya. Tuan-tuan, sebagai pengajaran bermakna Islamlah agama yang betul. Agama yang betul. Agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukup sekadar itu, aku lakukan hadza. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.